Macam mana dia halang Anwar daripada menjadi Perdana Menteri? Kerana apa tuan-tuan? Dia bukan takut Anwar penjarakan dia. Dia takut Anwar akan penjarakan anak-anak yang telah dia kayakan. Tak ada seorang anak dia jutawan, semua bilioner. Betul tak betul? Saudara, nombor 2 orang yang paling takut, saudara, orang yang paling takut ialah Muhyiddin Yassin. Sebab apa? Sebab Muhyiddin tahu tuan-tuan, sepanjang tempoh lebih kurang 6 bulan daripada tempoh darurat ini, saudara, sepanjang tempoh darurat 600 bilion telah dibelanjakan dengan menggunakan ordinan darurat tanpa perlu mendapat kelulusan daripada parlimen. Betul? Saudara, 600 bilion ni, saudara, agak-agak tuan-tuan, dia bagi kepada orang yang betul-betul layak untuk memenangi sebut harga ke, ataupun direct nego ni ke, atau dia bagi kepada kroni-kroni dia. Saudara, itu sebab dia menggelupur. Itu sebab, saudara, dia nak pastikan jangan sampai orang macam Dato' Najib dapat peluang berkuasa balik. Jangan sampai Parti Barisan Nasional yang yang menjadikan Dato' Sri Najib sebagai campaign manager dia dapat membantu untuk kemenangan Barisan Nasional secara total, tuan-tuan. Itu yang dia cukup takut, saudara. Tetapi yang kita sedih, tuan-tuan, ada orang dalam parti kita juga takut. Mereka takut kalau misalnya Dato' Sri Najib tiba-tiba bebas di mahkamah. Saudara, kalau lepas saja menang pilihan raya, BN dapat membentuk kerajaan secara bersendirian. Kalau pada ketika itu Dato' Sri Zahid Hamidi, Presiden UMNO, dia menghadap kepada ke bawah duli tuanku, dia mempersembahkan nama-nama orang yang boleh dipertimbangkan sebagai calon Perdana Menteri. Nombor 1 dah tentulah Presiden UMNO akan jadi calon Perdana Menteri. Betul tak betul? Yang mungkin Muhyiddin takut, yang mungkin Ismail Sabri takut, yang sudah pasti Mahathir takut, sampaikan tiap-tiap hari dia terbangun, tuan-tuan. Dulu, tuan-tuan, dia selalu bermimpi, tuan-tuan, dia terbangun tiap malam. Bila Siti Asma tanya, "Abang, kenapa? Mimpi Najib lagi ke?" Dia cakap, saya mimpi Najib penjarakan anak-anak kita. Dulu mimpinya begitu, tuan-tuan. Rupa-rupanya, tuan-tuan, dia dah nak kena Covid, dah nak mati ni pun, saudara. Tiba-tiba dia dengar mungkin Dato' Sri Najib nak dapat pengampunan diraja, tuan-tuan. Dia pun terbangun juga, tuan-tuan. Itu yang semalam dah keluar dah, tuan-tuan. Mereka seriau. Dia takut kalau tiba-tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong minta, kalau boleh saya nak bukan hanya 1 nama, kalau boleh better nak 3 nama. Kalau 3 nama, tuan-tuan, saudara, agak-agak Dato' Zahid nak letak nama siapa lagi? Bosku lah. Mungkin dia boleh letak nama Dato' Seri Muhammad Hassan, Timbalan Presiden. Betul tak betul? Agak-agak, tuan-tuan, dia nak letak tak nama Ismail Sabri? Saudara, 2-3 hari sudah, dikala dia orang kata Ismail Sabri tak campur tangan dalam urusan mahkamah, kita lihat Peguam Negara mengeluarkan surat meminta Hakim Colin untuk melapangkan tarikh-tarikh pembicaraan kes Dato' Sri Najib 1MDB dan memberikan keutamaan terhadap kes-kes Dato' Sri Zahid Hamidi. Saudara, ini dah terang-terang contempt of court. Saya minta Dato' Zahid Ibrahim, tolonglah nasihat Presiden UMNO, hadapkan Peguam Negara ni kerana telah menghina mahkamah. Mana boleh, tuan-tuan, Peguam Negara boleh bagi arahan. Tapi saya ucap tahniah kepada Hakim Colin, tuan-tuan, kerana beliau menjawab. Dia kata, I will not be dictated by anybody. Saya tidak akan
menerima arahan daripada sesiapa dalam proses untuk menjalankan kerja-kerja di mahkamah saya, tuan-tuan. Satu tepukan gemuruh kita berikan pada hakim. Saudara, ini jelas membuktikan bahawa kalau saya lah jadi Datuk Zahid, saya tak cakap Datuk Zahid takkan letak nama Ismail Sabri, tapi kalau saya jadi Datuk Sri Zahid Hamidi, kalau perlu diberikan 3 nama, nama yang ketiga sudah pastilah saya akan letak orang yang paling saya percaya, tidak lain tidak bukan Datuk Sri Najib Tun Razak, tuan-tuan. Itu yang menyebabkan saudara, itu yang menyebabkan Mahathir tak boleh tidur, Muhyiddin tak boleh tidur, dan Ismail Sabri pun tak boleh tidur. Kita ahli UMNO bukan bodoh, betul lah? Kita bukan bodoh. Saudara, dengan kuasa yang ada pada dia sebagai Perdana Menteri, hari ini dia patut fikir, bila Datuk Sri Najib dah dijatuhkan hukuman, kurang-kurang pun cover lah lain sikit. 3 orang boleh minta pengampunan diraja. Pertama, Perdana Menteri. Kedua, orang yang dijatuhkan hukuman. Dan ketiga, ahli keluarga. Sepatutnya sebelum ahli keluarga memohon pengampunan untuk Datuk Seri Najib, patutnya Perdana Menteri yang minta pengampunan ni, betul tak betul? Sebab kalau dia yang minta pengampunan diraja ni, saudara, sudah pastilah dia boleh yakinkan Menteri Wilayah yang akan jadi salah seorang daripada kaunsil ataupun lembaga pengampunan diraja ni. Sudah pastilah dia juga boleh bagi isyarat kepada Peguam Negara, betul tak betul? Sudah pastilah dia boleh bagi isyarat kepada pihak urustia pengampunan, dan sudah pasti dia juga boleh bagi isyarat kepada 3 orang wakil bebas yang akan menjadi sebahagian daripada lembaga pengampunan ini. Dia buat tak? Dia tidak buat. Dia tak buat, tuan-tuan. Saya nak beritahu dengan Datuk Seri Ismail Sabri, kita bukan nak minta Datuk Seri Najib diberikan layanan istimewa. Tuan-tuan, saya duduk ISA, saya ni graduan ISA tau. Bukan sekali tau, 2 kali, tuan-tuan. Kali pertama 2 bulan, kali kedua 2 tahun 2 bulan. Bagilah hotel ke, kan, bagilah servis baik macam mana ke, saudara, penjara tetap penjara. Betul tak betul, tuan-tuan?